Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah sekalian, apa khabar kita pada malam ini? So hari ini kita akan sambung kuliah kita di Masjid Al-Khair berkenaan dengan kitab kepribadian muslimah, wanita muslimah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, pada minggu lepas ingat lagi apa yang dah kita bincangkan? Kita dalam bab yang keberapa? Ataupun bab apa? Tak ingat. Okey, saya tahu tengah cek balik kan. Okey, tak apa. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan muslimah, adab kita, akhlak kita bersama dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Okey, bagaimana akhlak kita dengan kawan-kawan yang ada di sekitar. Jadi pada minggu lepas ada dua adab yang dah kita bincangkan, iaitu pertama kita bincangkan berkenaan dengan tidak memutuskan hubungan saudara dan tidak menjauhinya. Okey, kedua ialah kita bincangkan tentang saling memaafkan antara satu dan yang lain. Baik, jadi hari ini kita akan terus masuk kepada adab yang ketiga. Okay, adab yang ketiga pada muka surat 389. Ya, muka surat 389. Tajuk kita pada hari ini akhlak berkenaan dengan kawan kita yang ada di sekitar ialah bersua dengan saudara-saudaranya dengan wajah ceria. Maknanya kita jumpa kawan-kawan kita ni dengan wajah yang manis. Bermanis wajah, bermanis muka, begitulah kan. Dengan wajah yang manis. Minggu lepas pun saya ada cakap juga kan, wajah yang smiley, muka jangan masam-masam kan. So di sini akhlak kita yang seterusnya berkaitan dengan hal yang tersebut. Iaitu kalau kita baca ya pada muka surat 389, wanita muslimah yang jujur senantiasa berseri-seri wajahnya. Kan? Kita jujur ni maksudnya bukan jujur tu maksudnya yang betul-betul kita panggil sebagai wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu karakter, ciri-ciri yang ada pada diri dia, iaitu wajahnya sentiasa manis. Tapi orang perempuan memang manis kan? Wajahnya sentiasa manis. So di sini, kenapa kita diperintahkan dengan hal yang sedemikian? Kerana itu adalah akhlak Nabi SAW. Baginda, ketika baginda bertemu dengan rakan-rakan baginda, ahli keluarga, orang-orang yang ada di sekitar baginda, wajah baginda sentiasa menunjukkan wajah yang ceria dan manis. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, maka seharusnya kita mencontohi akhlak yang ada pada baginda itu tadi. So di sini ada dalilnya yang disebutkan daripada Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata apa kepada kita? La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sampailah Nabi kata apa? Walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Maknanya, walaupun hanya sekadar kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Jadi kita jangan ambil remeh tentang bukan nak menyerikan wajah. Menyerikan wajah tu jangan pakai susuk tau. Itu haram, tak boleh. Okay. Maksudnya sini ialah bagaimana kita ni nak jadi seorang muslimah yang wajahnya ceria, manis ke apa kan. Jadi taklah dilihat sebagai orang yang sombong dan sebagainya. Macam tapi pada minggu lepas saya ada cakap juga kan, ada orang memang wajahnya garang tapi dalam hati ada taman. So itu nak buat macam manalah. Mungkin untuk orang tersebut saya boleh nasihatkan, biasa-biasakanlah untuk senyum ke apa kan.
Cuma jangan senyum seorang-seorang lah. Itu pun masalah juga kan kalau kita buat sedemikian. So di sinilah bila kita jumpa dengan kawan-kawan ataupun mungkin sesama muslimah lah. Kita datang kuliah kan, tapi sekarang ni tak boleh datang kuliah. Tak apalah. Kalau nanti bila kita dapat bertemu sekali lagi, bila kita berada di dalam majlis keramaian, kita datang ke kuliah, datang ke masjid, tunjukkan wajah yang berseri-seri. Maksudnya tunjukkan wajah yang manis, murah dengan senyuman, sedemikian. Jangan mukanya masam, bertakut je kan. Itu susah lah macam tu kan. Orang tengok pun orang takut. So di sini kita lihat bila Nabi SAW menyebutkan tentang hadis yang berkenaan jangan meremehkan perkara yang baik. Dan Nabi kata apa? Walaupun dengan kita memberikan senyuman kepada saudara kita ketika kita bertemu. Maknanya bila kita mengukirkan senyuman kepada orang yang kita bertemu, itu dianggap sebagai satu perkara yang baik dalam agama kita. Okey, sebab itu ada hadis yang lain. Dalam muka surat yang sama ya, ada hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu. Dalam buku ni dia kata ibadah, betulkan ya? Saya rasa dia tersilap terjemah tu. Sebab kalau dilihat dalam matan bahasa Arabnya, Nabi sebut sadaqah, bukan ibadah. So di sini betulkan terjemahan tadi kan? Senyummu kepada saudaramu adalah ibadah. Kalau dalam buku letak ibadah, betulkan, sila betulkan, dalam buku tu adalah sedekah. Itu lebih tepat. Okey, itu lebih tepat. Baik. So di sini kita lihat ya, kalau saya nak tarik sikitlah ke atas tadi sebelum dalil tentang senyuman sebagai sedekah, dijelaskan sedikit oleh Dr. Ali Al-Hashimi dalam kitabnya ini tentang kenapa wajah yang berseri-seri itu merupakan satu sifat yang terpuji. Dia kata begini ya, bila Nabi SAW menyebutkan bahawasanya bertemu dengan saudara kita ataupun teman-teman kita sesama muslimah kan, bila kita bertemu dengan mereka dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman, dan dianggap sebagai satu perkara kebaikan, ialah kerana wajah berseri merupakan sifat yang terpuji yang dianjurkan dalam agama kita dan menjadikannya sebagai perhiasan manusia yang sangat berharga di dunia. Jadi wajah kita, perhiasannya yang Allah berikan, satu nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah mengukirkan senyuman. Itu merupakan satu sifat yang terpuji dan merupakan perhiasan untuk wajah kita. Baik, yang dengannya bila kita ni jumpa dengan sesama muslimah kita mengukirkan senyuman kan, dijelaskan di sini yang dengannya akan meraih kecintaan dari manusia. Dan ia juga termasuk amalan yang saleh yang pelakunya dijanjikan pahala dan balasan. Pahala dan balasan maksudnya tadi, bila setiap perkara baik yang kita buat kan, Nabi sendiri ada ucapkan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara baik dianggap sebagai sedekah. Jadi bila kita mengukirkan senyuman kita kepada rakan-rakan kita yang muslimah ya, jangan yang lelaki tu baik-baik sikit. Nanti kan salah faham. Baik, dengan kawan-kawan kita yang wanita tadi kan, kita jumpa, kita mengukirkan senyuman kita kepada mereka, maka di sini Nabi SAW mengatakan ia boleh dianggap sebagai sedekah. Ada pahala sedekah di sana. Dan kalau kita rujuk kepada hadis yang lain, hadisnya tidak dinyatakan dalam kitab ini, tapi saya bawakan untuk kita kongsikan bersama pada malam ini supaya dapat sama-sama kita pegang dan kita amalkan. Nabi pesan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang hasan li ghairih. Okey. Nabi pesan kepada kita, kita ni kalau nak tarik hati orang lain, maksud kita kalau nak kawan dengan seseorang, bila kita ni nak ada satu hubungan yang baiklah dengan orang di sekitar kita, kita tak boleh tawan ataupun tarik hati seseorang itu dengan harta benda. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi SAW ada berpesan kepada kita, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tak dapat nak menarik hati manusia dengan harta kalian. Walakin
liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Tapi ada dua perkara yang boleh menarik hati seseorang kepada kita. Nabi berikan dua perkara. Satu, Nabi sebut bastul wajhi, wajah yang berseri-seri, iaitu wajah yang manis dengan senyuman tadi kan, dan juga akhlak yang baik, husnul khuluqi, akhlak yang baik. Sebab itu kita ni tak boleh guna harta kita. Kita kaya macam mana pun, kita banyak duit macam mana sekalipun, kita ni tak boleh tawan hati orang dengan wang ringgit. Tetapi kita boleh tawan hati seseorang, kita boleh sentuh hati seseorang dengan akhlak kita yang baik. Dan juga antara akhlak yang baik disebutkan oleh Nabi SAW di sini ialah bila kita bermanis wajah. Itu cara yang Nabi SAW ajarkan. Jadi kalau kita dengan kawan-kawan kita kan di sekitar, sebab tu dia penting bila kita ni ada wajah yang manis dengan kawan-kawan kita, supaya tidak ada perasaan yang bukan-bukan timbul di kalangan sesama kita. Mungkinlah kalau orang lihat kita berkawan-kawan ni, kalau duduk satu meja, mukanya masam je kan, mungkin ada kawan kita dah mula suuzon dengan kita. Dah mula rasa yang tak sedap. Mungkin dia kata, dia ni kenapa ya, tak suka aku ke? Mungkin dia kata gitu kan? Sebab dia tengok wajah kita yang masam, wajah kita yang tak happy. So di situ ialah kita memainkan peranan bagaimana untuk mengukuhkan hubungan ataupun ukhuwah Islamiah kita dengan kawan-kawan di sekitar. Ialah antaranya yang Nabi ajarkan kepada kita dengan wajah yang manis, supaya tidak menimbulkan salah faham sesama kita kan, yang saling berkawan, supaya kita ni tak jugalah dianggap sebagai orang yang sombong. So antara caranya ialah manis-maniskanlah wajah kita. Belajarlah untuk senyum. Okey, belajar untuk senyum. Tak rugi kita ni. Sebab ia adalah akhlak Nabi SAW. Merupakan sunnah yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Sebagai umat Nabi SAW, maka seharusnya kita contohi apa yang ada pada diri Nabi SAW. Sebab itu ya, kita lihat di sini untuk kita lihat pada muka surat yang seterusnya 390, ada hadis daripada riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada seorang sahabat yang menceritakan tentang keadaan Nabi SAW bila setiap kali dia bertemu dengan Nabi SAW. Sahabat ini bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, yang mana dia kata Rasulullah SAW tidak pernah menjaga jarak denganku. Menjaga jarak ni bukan social distancing, bukan gitu. Maksud menjaga jarak ni ialah Nabi tak pernah tolak. Dalam hadis riwayat yang lain menunjukkan bahawasanya maksud menjaga jarak tu di situ ialah Nabi ni bila ada orang yang datang, contohnya kan Jarir bin Abdullah, bila ada orang datang ziarah, Nabi tak tolak. Bahkan Nabi welcome. Itu kita panggil dalam bahasa kita. Nabi persilakan dengan hati yang senang kan, bila ada orang yang datang bertemu dengan baginda, sambut dan sebagainya. Dan Jarir bin Abdullah kata begini, sejak aku masuk Islam, maknanya akhlak yang Nabi SAW tunjukkan kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, walaupun dia mungkin masuk Islam lambat ke, baru masuk Islam ke apa kan, dia terus berlaku baik kepada mereka. Dan dia Jarir bin Abdullah kata, dan beliau tidak memandang aku melainkan dengan seulas. Dia terjemah seulas, tak sedap. Melainkan dengan mengukir senyuman yang ada di wajahnya. Dan dalam bahasa Arab disebutkan wala ra'ani illa tabassama. Nabi tidak melihat aku melainkan dengan wajah yang manis, wajah yang tersenyum. Sebab tu tadi kan saya kata jangan kita remehkan. Ini merupakan akhlak Nabi SAW dan seharusnya kita cubalah untuk terapkan dalam diri kita agar rakan-rakan di sekitar kita senang dengan kita. Okey, baik. Habis ya perbincangan tentang wajah yang manis. Okey, semulai hari ini senyum-senyum, buat muka smiley macam Ustazah. Okey. Baik, seterusnya kita pergi yang kedua. Yang kedua ialah menebarkan nasihat, ataupun kita panggil dengan kata lain ialah kita memberikan nasihat kepada kawan-kawan yang ada di sekitar kita.
Dan penting ya untuk kita tekankan bahawasanya agama kita ini adalah agama nasihat. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka seharusnya kita sebagai seorang muslimah, bila kita mendengar ataupun bila kita membaca hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawasanya kita ni berada pada satu agama yang agama itu adalah nasihat, kita kena pegang ia baik-baik. Pegang ia baik-baik. Supaya kita dapat praktikkan ia sesama kita. Sentiasa kita memberikan nasihat kepada rakan-rakan yang kita berteman ataupun berkawan dengan mereka. Kalau kita ada nampak sesuatu yang tidak baik kan yang mereka lakukan, ia adalah tanggungjawab kita untuk memberikan nasihat supaya mereka tidak terus-terusan berada dalam keadaan yang tidak baik itu tadi. Jadi ini dipanggil sebagai ciri-ciri muslimah yang baik, yang sentiasa peka dengan kawan-kawan yang di sekitarnya, tanda bukti kasih sayang kita dengan kawan-kawan yang ada di sekitar. Sebab begini ya muslimah, kita ni kalau nak masuk syurga, bukan kita seorang-seorang saja nak masuk syurga. Okay? So kita sebagai kawan yang dinasihati juga kena faham tentang hal ini. Kita kena faham, ada kawan bila dia tegur kita sikit-sikit tu kan, berlapang dada lah, berlapang dada. Sebab itu adalah perkara yang baik untuk kita bersama. Untuk kita bersama. Jadi jangan cepat sentap kita orang perempuan ni kan. Mungkin ada kawan kita tegur tentang aurat kita kan. Mungkin pakaian kita agak tak berapa sesuai ketika kita pergi ke mana-mana majlis, menampakkan bentuk badan kita. Jadi ada kawan yang usaha untuk tegur, ataupun tegur tu kadang-kadang bahasa kita kasar lah, nasihat lah. Ada kawan kita yang cuba nasihat dengan cara baik. Okay, dengan cara baik. Dia nasihatkan kita supaya makna nasihat tu mungkin dia kata pakaian awak tak sesuai untuk majlis itu dan sebagainya kan. Cuba kita lapangkan dada kita menerima. Sebab itu kita panggil sebagai antara tanggungjawab bila kita berkawan. Kalau nampak sesuatu yang dilakukan oleh teman kita, perkara tersebut pula adalah perkara yang melanggar batas syariat, maka seharusnya kita sebagai kawan cuba untuk tarik balik kawan kita tadi agar dia tak terus-terusan berada pada luar track. Faham ya? Sebab kita ni dalam agama Islam, kita selalunya lihat agama kita sebagai jalan yang lurus. Sentiasa lurus. Tapi kadang-kadang kita terkeluar daripada landasan tu. Okey? Kita terkeluar. Maka pentingnya kawan-kawan yang baik ini kerana apa? Sebab mereka akan tarik kita balik supaya kita terus berada pada jalan yang lurus tu tadi. Okey, sebab tu saya kata kalau ada kawan yang usaha untuk bawa kita tarik balik masuk pada jalan yang lurus, jangan kita marahlah. Cuba kita buka dada kita ni, lapangkan dada kita untuk fikirkan apa yang dia nasihatkan kepada kita. Jika itu memang benda yang betul, perkara yang baik, alhamdulillah. Kita seharusnya bersyukur. Ada teman yang sedemikian, yang ingin menasihatkan kita dan bawa kita kepada jalan yang baik. Jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan daripada kita terus-terusan berada pada satu jalan yang mana tak ada orang langsung tegur. Kawan kita pun buat bodoh saja. Lantaklah kan. Kau nak turun terbalik ke, nak jatuh ke apa ke, itu masalah kau. Tak nak masuk campur. Yang penting kawan aja. Ini maknanya sudah berada di luar maksud yang dikehendaki oleh agama kita dalam persahabatan. Sebab kalau namanya persahabatan, ialah kita nak bawa persahabatan tu sampai ke syurga kan tadi? Betul tak? So, bila kita nak bawa persahabatan itu sampai ke syurga, maknanya ada tanggungjawab antara satu dan yang lain untuk menjaga. Okey? Supaya kita sama-sama dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula kata, tak apalah Ustazah, nanti kawan saya boleh tarik saya dalam neraka. Jangan cakap begitu. Walaupun hadisnya sahih, kan? Kita ni kena sama-sama berusaha. Saya tak nafikan. Selalu orang katakan, nanti kalau saya tak dalam syurga, cari saya lah dalam neraka. Kita pun mensastrakan ayat itu. Kita jadikan ayat itu sebagai ayat-ayat untuk apa tu? Untuk apa untuk menjiwangkanlah agama ni kan. Senang kata untuk menjiwangkan agama tu kan. Tapi sebenarnya bagaimana keadaan tu tadi?
Adakah kita berusaha? Seharusnya kita kena berusaha agar kita tak masuk dalam api neraka. Kita tak boleh hanya mengharapkan kita ada kawan yang baik dan kawan yang baik itulah yang akan tarik kita daripada api neraka. So maknanya konsep ataupun pemikiran kita adalah pemikiran yang salah dalam kefahaman hadis itu tadi. Kalau asyik menunggu saja orang nak tarik kita, so kita terus-terusan dalam kemaksiatan. Adakah benar sedemikian yang diajarkan oleh agama? Tidak. Agama kita tidak mengajarkan tentang hal yang sedemikian. Maknanya setiap yang namanya individu Muslim, mereka ada tanggungjawab, tidak kira sama ada lelaki atau perempuan. Kedua-duanya ada tanggungjawab untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Sentiasa mempunyai kewajipan-kewajipan untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak boleh mengharapkan kawan-kawan di sekitar kita untuk jadi orang yang tarik kita daripada api neraka itu tadi. Sebab kita sendiri yang bertanggungjawab untuk letakkan diri kita di mana. Dan hadis yang menyatakan bahawasanya kawan-kawan ataupun orang yang kenal kita kan boleh tarik kita daripada api neraka, itu adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang 3 kali, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan nak apa tu, syok sangatlah kita ni kan dengan ayat tu. Tak apalah, kawan dengan Sakinah ni, Sakinah kenal kita je boleh tarik kita. Tak ada maknanya, entah saya pun tak tahu kan macam mana. Sebab di sini tanggungjawab kita sebagai rakan, sebagai teman kan, bila kita lihat kawan kita ada melakukan kesilapan dan kita tahu kesilapan itu tak baik untuk dia dunia dan akhirat, maka perlahan-lahanlah secara bersama untuk kita tarik dia. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai seorang kawan untuk mengukuhkan lagi tali ikatan ukhuwah Islamiah kita dengan kawan itu tadi. Okay, so di sini kena ingat juga ya, ada hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan memberi nasihat, iaitu nasihat ini merupakan hak ataupun kita panggil sesuatu yang perlu untuk kita berikan bila kawan kita minta nasihat. Sebab kadang-kadang begini, ada kawan dia datang jumpa dengan kita, dan dia minta nasihat. Maka di sinilah datangnya tanggungjawab kita untuk memberikan nasihat yang baik dan ikhlas kepada dia. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Nabi sebutkan izastansahaka fansahlah. Jika sekiranya dia minta kepada kamu untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat kepada dia. Dan kita sebagai pemberi nasihat kena ingat, okey, ikhlas dan juga nasihat yang baik. Jangan kita menggunakan, sebab begini ya, bila orang ataupun kawan-kawan kita dia minta nasihat daripada kita, bermakna dia percaya kepada kita. Kawan tadi kan, dia percaya kepada kita. Jangan kita merosakkan kepercayaan yang diberikan oleh kawan kepada kita. Sebab itu, bila ada seseorang di kalangan kawan kita yang dia datang kepada kita dalam keadaan mungkin dia susah atau mungkin dia buntu, dia tak ada tempat untuk dia share masalah dia, dan dia minta kita beri nasihat kepada dia, berilah nasihat yang seikhlas-ikhlasnya kepada teman itu tadi untuk bantu dia. Jangan kita gunakan keadaan dia tu tadi dengan memberikan nasihat-nasihat yang boleh lebih menjatuhkan dia. Sebab kadang-kadang hati kita yang muslimah, mungkin ada orang dia berteman tidak ikhlas. Bila dia tidak ikhlas, lalu dia pun suka dengan apa yang berlaku pada temannya tadi dan dia berikan nasihat-nasihat yang makin menjatuhkan dia. So ini tak boleh. Tak boleh kita buat sedemikian. Berdosa ya. Tak boleh buat sedemikian. Maknanya kita jatuhkan kawan kita tadi. Itu adalah larangan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Melarang untuk kita melakukan hal-hal yang sedemikian. Ya, sebab tu bila ada kawan kita yang minta nasihat, berikanlah nasihat yang sebaik-baiknya. Sebab dalam bab nasihat ni, Iblis pun beri nasihat ya. Jangan lupa. Iblis pun beri nasihat. Itulah yang Iblis katakan kepada Nabi Adam dan juga isterinya dalam syurga kan. Apa kata Iblis bila dia nak menggoda Nabi Adam AS dan juga isterinya supaya melanggar perintah Allah? Dia datang dengan cara baik, dengan mulut yang manis. Lalu dia kata apa kepada kedua-duanya? Dalam surah Al-A'raf, boleh buka ya, kisahnya panjang. So, di sini saya kata surah Al-A'raf ayat 21. Nanti lepas kuliah, buka Al-Quran, baca tafsirnya. Lihat bagaimana penceritaan daripada awal sampai akhir. Apa yang dilakukan oleh Iblis kepada Nabi Adam AS. Dengan satu alasan.
dia adalah sebagai pemberi nasihat. Dia kata kepada Nabi Adam dan juga isteri dia. Dalam surah Al-A'raf ayat 21, dia kata apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan Iblis bersumpah kepada Nabi Adam dan juga isterinya, sesungguhnya aku adalah bagi kalian berdua sebagai orang yang memberikan nasihat. Maknanya ada di kalangan kita yang memberi nasihat kadang-kala ia tidak tulus. Bahkan pemberian nasihat itu ialah dengan tujuan untuk menjatuhkan seseorang. Dan kita kena berhati-hati. Okey? Walaupun kita kata tadi kan, kita sesama Muslim ada tanggungjawab untuk memberikan nasihat antara satu sama lain. Dan kita sebagai orang yang menerima nasihat, kita juga perlu berhati-hati dengan nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Adakah betul-betul nasihat itu baik untuk agama saya? Adakah betul-betul nasihat itu baik untuk kehidupan saya? Maka pertimbangkan setiap nasihat yang diberikan orang kepada kita. Itu juga penting. Di samping kita menjadi orang yang sentiasa ingin bawa orang lain kepada kebaikan dengan memberikan nasihat kan, okey, itu kita punya tanggungjawab. Ada satu perkara juga yang ingin saya ingatkan, kalau betul lah ada orang berikan nasihat kepada kita ni, sebab sekarang ni susah nak tengok orang berikan nasihat kan, sebab apa? Orang takut orang tak terima. Cuma saya kata gini, kalau betul ada orang yang suka beri nasihat kepada kita, itu, ini dan sebagainya kan, pertimbangkan. Okey, pertimbangkan. Maksud pertimbangkan ialah fikir sebaik-baiknya, jangan kita main tangkap muat je apa yang orang nasihat pada kita. Sebab kadang-kadang mungkin apa yang orang fikir baik untuk kita, sebenarnya ia tak baik untuk kita. Faham tak maksud saya? Apa yang orang lain fikir itu baik untuk kita, sebenarnya ia tak baik untuk kita. Sebab itu kita kena pertimbangkan dari sudut agama. Apa yang dinasihatkan orang lain terhadap diri kita. Okey? Mudah-mudahan faham ya maksud saya tadi. Baik. So di sini antara perkara lain kenapa kita ni sebagai sesama muslimah perlu sering memberikan nasihat antara satu dan yang lain, kerana apa? Teman kita adalah cermin bagi diri kita. Okey? Teman kita adalah cermin bagi diri kita. Dan ini Nabi SAW sebutkan. Nabi kata apa? Al-mu'minu mir'ah lil mu'min. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Silap baca tu. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin dia adalah cerminan seorang mukmin lagi satu. Lalu Nabi kata apa? Wal mu'minu akhul mu'min. Dan seorang yang beriman dia merupakan saudara bagi seorang yang beriman. Okey? Dan jika dia melihat keburukan ada pada saudaranya, dia memperbaikinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam buku kita muka surat 392. Di sini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad hadisnya dengan status hadisnya adalah hasan. So di sini Nabi pesan kepada kita sebagai dengan muslim yang lain adalah cerminan. Apa yang kita nampak ada pada dia ada juga pada kita. Jadi kalau kita nampak satu perkara yang tak baik berlaku kepada dia, kita anggaplah itu sebagaimana kita. Kalau kita lihat kawan kita berada dalam keadaan yang susah contohnya, kita anggaplah itu diri kita yang susah. Kalau kita nampak kawan kita ada buat perkara kemaksiatan, kita anggap itulah kita yang buat kemaksiatan. Supaya apa? Kita dapat tarik dia balik. Untuk sama-sama kita beramal soleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita hilangkan cermin tu tadi, hanya sekadar kita teman-teman sahaja, kawan-kawan sahaja kan, kita hilangkan cermin tu tadi, bermakna kita hanya akan membiarkan kawan kita. Cakaplah mungkin kita ni BFF lah katakan kan, best friend forever lah, apalah, kawan tu kawan ini kan. Tapi kalau kawan kita buat perkara yang tak baik, kita biarkan. Mana letaknya hashtag BFF tu tadi? Sebab kalau betul-betul kita kata hashtag BFF, best friend forever, kita dengan kawan kita, bermakna kita nak jaga dia. Dan kita nak jaga persahabatan itu kekal hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dua ciri itu tadi yang saya sebutkan, yang telah dibincangkan oleh Dr. Ali Al-Hashimi dalam kitabnya, iaitu bermanis wajah
dan juga saling memberikan nasihat yang baik kepada teman-teman. Mudah-mudahan juga kita ni jadi orang yang sering berlapang dada untuk mempertimbangkan dan mendengar nasihat daripada rakan-rakan kita yang mana dilakukan dengan penuh kasih sayang. Itu sahaja untuk malam ini, muslimah yang saya kasihi. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Dan saya berharap kita ni sama-sama istiqamah untuk terus-terusan dengan pengajian kita, walaupun dalam keadaan-keadaan yang tidak membolehkan kita melihat dan bertemu antara satu dan yang lain. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.